tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni ialah malam pertama kita mulakan ceramah kita di peringkat negeri Kedah ini. Malam kemarin dengan malam ni kita mulakan ceramah kita. Dah kita rehat lama. Kita rehat lama selepas kemenangan pilihan raya kita pada hari itu. Sampai hari ini, lepas kita boleh buat kenduri dah apa semua, barulah kita mula ceramah balik. Jadi alhamdulillah malam ni tuan rumah jamu kita makan sedap. Lepas ni kalau nak panggil boleh mai lagi lah. Dekat kawasan, rupanya dekat lagi. Saya ada ingat kalau pi Kok Belah Batu 9 tu jauh. Rupanya nak mai ke sini lebih dekat lagi. Lebih kurang 30 km lebih je. Jadi dekat-dekat maghrib kami mai, rupanya sampai boleh sembahyang maghrib kot dekat ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ceramah duk sampai tadi ni, hak parlimen pun habis cakap. Hak DUN pun semua pakat cakap. Kesimpulan dia, hak depa cakap tu semua hak tu lah saya nak cakap. Jadi selesai lah tuan-tuan. Jadi mata kita pun, saya duk takut saya yang lena. Kita duk biasa ceramah dulu ni, kita duk ceramah lewat-lewat. Tapi lepas mai COVID ni, ceramah pun kita buat awal. Lepas ni mungkin kita boleh fikir buat lepas maghrib. Maka pukul 10 tu kita boleh habis dah ceramah kita. Jadi alhamdulillah pada malam ni tujuan kita adakan ceramah di seluruh kawasan. Ada 10 kawasan yang dah buat pada 9 dan 10. Tinggal lagi 5 kawasan yang akan buat dalam masa yang terdekat ini. Iaitu kita berceramah dan berbincang tentang sidang DUN dan sidang parlimen serta isu Palestin dan isu mahkamah syariah yang telah pun kita rasa pimpinan kita bercakap tadi dah masuk semua aspek. Tadi daripada parlimen sampailah kepada peringkat DUN yang dibentangkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, pada malam ini saya nak fokus di peringkat DUN ini ialah dari segi sumbangan pendidikan. Ada banyak sudut yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita ni. Kerana bajet negeri Kedah ialah 1.2 bilion. 1.2 bilion. Kalau tahun lepas 1 bilion. Bajet kita itu kita punya hasrat, kita punya keinginan kita supaya kita dapat pendapatan lebih daripada 1 bilion. Tapi hasil yang kita dapat pada tahun lepas lebih kurang 500 juta. 500 juta hasil kita dapat. Dan hebatnya kepimpinan negeri kita ini, kita hanya belanja tak sampai 500, 400 juta lebih saja kita belanja. Jadi ini perbelanjaan yang berhemat. Kita tengok sekadar mana kemampuan kita, maka kita belanja sekadar kita orang susah. Kalau anak orang kaya boleh bawa kereta besar, kita pun kalau tak ada kereta kita naik motor. Yang pentingnya sampai kepada matlamat. Dan saya melihat Yang Amat Berhormat kita, Menteri Besar kita ini, dia menitik beratkan tentang pendidikan. Kerana bagi beliau, pendidikanlah yang akan merubah kehidupan masyarakat. Hari ini ada 2 orang tokoh yang menjadi kepimpinan negeri Kedah ini. Yang pertama Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dan yang kedua Dr. Haim. 2 tokoh ini adalah tokoh yang lahir daripada keluarga yang miskin. Mereka ni lahir daripada keluarga yang miskin. Dan kita pun membaca kisah kehidupan Yang Amat Berhormat kita, maka kita tahu memang kehidupan mereka orang yang susah
keluarga yang bukan keluarga yang senang. Kalau beliau cerita pun kita keluar air mata, sedih dengan kehidupan waktu mereka kecil-kecil. Maka inilah yang ada dalam jiwa dan diri yang amat berhormat Mufti Besar kita. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bila Allah Taala nak gantikan dia dengan bukit emas, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih, aku memilih yatiman faqira. Aku memilih yatim dan aku memilih fakir. Nabi SAW memilih untuk hidup susah. Suatu hari Nabi SAW pergi masjid. Para sahabat Nabi SAW sorang-sorang main masjid tengah hari. Kalau tuan-tuan buka tafsir Safwatut Tafasir, kita akan lihat kisah ini disebutkan dalam kitab Safwatut Tafasir. Iaitu kisah Nabi SAW pergi ke masjid. Sampai di masjid, tiba-tiba Nabi SAW tengok Sayyidina Abu Bakar sampai masjid. Nabi tanya, Abu Bakar, pasal apa main masjid? So, Sayyidina Abu Bakar jawab, Ya Rasulullah, saya lapar. Saya lapar. Maka mereka akan pergi masjid. Tiba-tiba Sayyidina Umar main pula masjid. Ya Umar, pasal apa kamu main masjid? Sayyidina Umar kata, saya pun lapar. Rasulullah kata, saya pun lapar. Allahu Akbar. Maka kata Nabi SAW, kalau macam tu, jom kita pergi rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Kerana Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ni, Nabi duduk di rumah dia. Bila Nabi sampai je Madinah, Nabi duduk di rumah dia. Bila Nabi duduk di rumah dia, makanan dia akan sedia pada Nabi. Dan setelah Nabi tidak duduk di rumah dia pun, dia akan sedia makanan. Dia takut-takut sehari Nabi akan mai. Maka kalau Nabi SAW tak mai rumah dia, maka makanan tu dia akan bagi kepada keluarga dia. Begitulah dia simpan tiap-tiap hari. Maka Nabi kata, jom kita pergi rumah Abu Ayyub. Pergilah mereka rumah Abu Ayyub. Kerana tak ada makanan, Abu Ayyub pun menyembelih kambing bagi mereka makan. Allah, sedapnya boleh makan kambing. Maka Nabi kata, boleh tak? Saya nak bawa balik sikit bagi kat Fatimah. Kerana Fatimah dah lama tak makan. Cuba bayang. Kita tak boleh nak bayang bagaimana susahnya kehidupan Nabi SAW. Sanggup duduk susah. Suatu hari sahabat Nabi Jabir dalam peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq, sahabat-sahabat ni lapar nak makan, tak ada benda nak makan. Mereka ada 3,000 orang duk korek parit. Maka Jabir bin Abdullah ni dia tengok Nabi ni macam lapar. Maka dia ada sekok kambing. Dia pun kata, ish, nak bawa ajak Nabi pergi makan. Dia bisik-bisik je abang dekat Nabi. Saya ada kambing sikit, saya nak panggil Rasulullah berapa orang, 5-6 orang lah boleh makan sekok kambing. Bila Nabi SAW dipelawa oleh Jabir untuk pergi makan, maka Nabi panggil, wahai sahabat-sahabatku sekalian, hari ini sahabat kita Jabir, dia nak buat kenduri. Jom kita pergi rumah dia. Allah, kecut Jabir. 3,000 orang. Nak pergi makan kambing sekok. 3,000 orang nak makan kambing sekok ni macam mana? Pergilah semua sahabat. Nabi pegang. Nabi pegang bekas itu. Nabi bagi kepada semua sahabat.
dan 3,000 orang makan sampai kenyang. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pentingkan diri dia. Rasulullah tidak pentingkan diri dia. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ayak susu. Bawa ayak susu pergi kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ni ayak susu. Abu Hurairah ni ketua kepada ahli Sufah. Maka dia ni ketua, maka dia tak minum ayak ni. Susu ni dia tak minum lagi kerana dia ada ahli ramai lagi. Ahli Sufah yang duduk belakang masjid Nabi SAW. Mereka ni duduk di belakang masjid dan mereka akan tunggu apa arahan Nabi SAW. Tu kerja ahli Sufah. Kalau tak ada Nabi mengajak, mereka akan mengikuti pengajian Nabi SAW. Maka susu yang dibawa oleh Nabi ini diberikan kepada kawan-kawan ahli Sufah. Semua pakat minum. Kawan ni minum, kawan ni minum. Sampai habis semua minum dah. Barulah Abu Hurairah ambil susu ni dan dia minum. Mukjizat Nabi SAW. Semua sahabat yang minum kenyang dan Abu Hurairah pun kenyang. Ada baki lagi dalam bekas itu. Maka diambilnya susu yang baki itu. Maka Nabi SAW pun minum ayak susu itu. Dan Nabi menyebut, Sayyidul Qaum khadimuhum. Penghulu pada satu kaum ialah khadam kepada kaum itu. Kalau kamu nak jadi ketua, kalau kamu nak jadi pemimpin, kamu ada khadam kepada rakyat. Itu Nabi ajak. Nabi ajak kepada para sahabat. Inilah yang dititik beratkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita. Walaupun bajet kita tidak sehebat negeri-negeri lain, tetapi bajet yang kita lakukan ini melihat kepada kepentingan. Banyak kepentingan yang telah diutarakan oleh Menteri Besar kita. Maka malam ni saya nak bawa mungkin satu ataupun dua kepentingan, iaitu yang pertamanya ialah kepentingan pendidikan. Kepentingan pendidikan yang ini yang diutarakan oleh Menteri Besar kita ni dalam bajet dibentangkan kepada kita. Untuk pendidikan ini, yang pertama untuk Matak Mahmud. Matak Mahmud setahun 28 juta. Tu, ada tu, bayar gaji apa semua. Perjalanan Matak Mahmud 28 juta. Unisyam 7 juta. Dan Iqdar 2 juta. Tu pendidikan yang dibelanjakan oleh kerajaan negeri. SAR, Sekolah Agama Rakyat, kerajaan negeri tambah lagi 500,000, jadi 1.5 juta untuk sekolah agama rakyat. Kita ada MTSD, duduk di bawah Lembaga Matak Mahmud, iaitu lebih kurang 28 juta tu. 2016 sampai hari ini, kita telah melahirkan 350 orang hafizul Quran. MTSD. Daripada pada tahun 2016 sampai hari ini, kita dah lahir 350 orang hufaz. Dan kita ada Iqdar, Mahtafiz, Iqdar. Sampai hari ini kita dah lahir 618 orang hufaz di kalangan mereka yang lebih tua, yang mengaji selepas SPM. Ini pendidikan yang kita lihat. Kerana ia sangat penting nak mengeluarkan masyarakat daripada kesusahan, mesti melalui pendidikan. Lebih-lebih lagi seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat kita Ahli Parlimen Merbuk tadi, menyebutkan bahawa kita ada REE,
REE ni yang ada di negeri Kedah ni 1.196 juta tan metrik yang ada di negeri Kedah. Banyak tuan-tuan. Ni dia punya yang ada di dalam negeri Kedah, dan yang ada di Kedah seperti UIB Radi sebut tadi, iaitu yang paling elok dan nilai dia lebih mahal daripada emas. 5 kali ganda emas. Jadi semua ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kerana kita yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki daripada jalan yang tidak disangka. Kita tak pernah sangka pun kata REE ni ada di negeri kita. Tiba-tiba Allah berikan REE kepada negeri Kedah. Sahabat Kak Muslimat yang mai tadi jumpa dengan Datuk Aisyah, saya kata kat mereka, lepas ni ada Muslimat daripada Terengganu dan sebagainya, saya kata hampa jangan jealous lah dengan Kedah lepas ni. Kalau hampa hari ni bajet mereka 2 bilion, Terengganu bajet mereka 2 bilion, bajet Kedah 1 bilion, maknanya separuh daripada bajet negeri Kedah. Sebab itu Terengganu boleh bagi macam-macam. Antara perkara yang diberikan oleh Terengganu ialah pencen kepada orang yang tak ada pencen. Tuan-tuan, orang kampung yang duk motong apa semua ni dapat pencen berbanding dengan negeri-negeri lain tak ada. Kita tak boleh buat lagi sebab kita tak ada peruntukan. Kita hanya berikan khairat kematian RM500. Kita bagi untuk anak-anak kita yang melanjutkan pelajaran RM300. Dan yang terbaru yang diberikan oleh Menteri Besar kita ini, pendidikan, ialah tabung Tengku Mahmud. Tabung Tengku Mahmud ni mati. Mati dulu ni. Zaman Ustaz Izan hidup. Dihidupkan di zaman Ustaz Izan. Lepas itu berhenti, mati, tak berjalan. Sampailah naik Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita menghidupkan tabung Tengku Mahmud ini, dan sekarang ini dah diberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak orang-orang susah dan orang yatim, anak yatim yang susah, yang miskin, yang tak ada duit nak mengaji. Ni asal tujuan matlamat Menteri Besar kita ni. Buat hidupkan tabung Tengku Mahmud. Tuan-tuan, dalam sidang baru ni Menteri Besar kita boleh habaq. Universiti ni yuran banyak ni, universiti ni yuran banyak ni, universiti ni yuran banyak ni. Kami terkejut. Dia kata aku sebut ni sebab aku baca surat mereka. Dia boleh tahu banyak mana yuran. Dan dia meluluskan permohonan itu. Ada yang minta 1,000, dia bagi 1,000. Ada yang tak sampai 1,000, dia bagi 1,000. Ada yang dapat 1,000 lebih, dia bagi 1,000 lebih. Yang paling banyak yang saya tengok yang sampai kepada pejabat kami ialah seorang dapat RM2,900. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang susah ni. Orang susah, kalau dia tengok macam tu, dia tak boleh nak terbayang. Macam mana Menteri Besar boleh bagi ke aku 2,900? Allahu Akbar. Di tempat saya tu ada seorang makcik. Dia ni ada cucu, dan cucu dia ni dijaga ataupun cucu dia ni menjadi anak angkat kepada Menteri Besar. Allahu Akbar. Saya tak pernah jumpa orang yang jadi anak angkat betul-betul jadi ayah angkat hebat. Budak ni ayah dia tak ada. Ayah dia tak ada. Duk Ustaz, lepas dia jadi anak angkat pada MB ni, mak dia meninggal dunia pula.
Tuan, Menteri Besar mai ke rumah dia. Dan Menteri Besar bawa dia pergi sambung. Bawa anak angkat ni pi USM. Pi hantar anak angkat ni mengaji USM. Lepas tu MB tanya kat budak tu. Dia habaq kat saya. Dia kata, hang ada jam lah. Hang ada jam lah. Budak tu tak ada jam. MB kata, nah. Dia bagi jam dia pada budak tu. Allahu Akbar. Dia kata, aku jadi ayah pada budak ni kerana dia tak ada ayah. Jiwa seorang yang hebat. Jiwa seorang yang susah. Sebab itu Nabi SAW, Allah Ta'ala lahirkan dia yatiman fakira. Seorang yatim, seorang yang fakir. Bayangkan Nabi SAW kecil dah tak ada ayah. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Kemudian maknya pula meninggal dunia. Saya selalu sebut, budak umur 6 tahun. 4 tahun. Cuba bayang. Dia nak manja dengan siapa? Dia tak ada tempat bermanja. Kalau nak pergi rombongan pun, siapa nak bagi duit kat dia? Umur 9 tahun, Nabi SAW telah pun memelihara kambing. Adakah anak-anak kita bela kambing? Suruh bagi minum ayak lembu ke kambing yang ayah dia bela? Tak ada, kita tak mampu nak melahirkan seorang yang hebat seperti Nabi kita Muhammad SAW. Itu tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka fokus untuk pendidikan ini ialah fokus yang diambil berat oleh Menteri Besar kita, kerana kita mengharapkan selepas ini bila kita sudah ada REE ini, kalau dulu nak kena proses ni nak kena bawa pergi ke China, sekarang ni kita dapat maklumat kita sedang deal dengan 4 negeri ini di bawah Tun Dr. Mahathir menjadi penasihat, iaitu kita akan usahakan syarikat daripada Jepun untuk diproses REE ini di negeri kita. Dan insya-Allah hasilnya akan lebih lumayan. Kerana kita tak mau lagi menjadi negeri ataupun menjadi umat yang menggunakan teknologi, tapi kita harap suatu hari nanti kita yang akan mengeluarkan teknologi itu. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan dalam kisah Nabi Allah Sulaiman. Apabila Nabi Allah Sulaiman bertanya kepada jin dan manusia, maka berkata Ifrit, aku boleh datangkan istana Balkis ini. Sebelum engkau berpindah daripada kawasan ini, maka istana itu boleh didatangkan ke tempat ini. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya boleh datangkan istana itu di hadapan kamu sebelum kamu berpindah daripada kawasan ini, pergi bangkit daripada kawasan ini, istana Balkis sudah berada di hadapan. Qala alladhi, berkata orang-orang yang Allah Ta'ala berikan ilmu kepadanya, ana atika bihi qabla an ayyartadda ilaika tarfuk. Saya boleh datangkan istana itu lebih cepat daripada Ifrit, iaitu sebelum engkau pejam dan kau celik mata, istana itu sudah berada di hadapan kamu. Maknanya teknologi di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sudah sampai ke tahap yang lebih hebat. Maka kita mengharapkan REE yang ada ini, yang saya pun telefon tanya Cikgu Sain, REE ini menatang apa? Kan? Saya rasa tuan-tuan pun tak tahu menatang apa REE ini. Ada hak tahu tak?
Kan dia buat kemah itu REE penceramah merata, REE tak tahu boleh tampar. Kan kita pun tak tahu nak tampar REE. Kan orang kampung saya kata meru rai REE ni. Dia kata tak tahu apa REE. Kan REE tu menata apa meru rai, aku tak tahu apa. Tak tahu apa ni REE ni. Sebab apa? Sebab kita tak pernah, kita tak tahu. Kerana rupanya ada benda yang berharga dan bernilai, iaitu saya tanya Cikgu Sain, dia kata mudahnya, dia kata benda tu kecil, tenaga dia besar. Tuan-tuan, hari ini kita terpaksa pakai minyak untuk hasilkan tenaga, tetapi hari ini nanti kita akan guna REE dengan kadarnya kecil tapi menghasilkan tenaga yang besar. Handphone tuan-tuan mungkin satu hari nanti, hari ini kena cas tiap-tiap hari, mungkin bila ada teknologi REE ini kita akan beli sekali tu je, tak payah cas dah. Ini teknologi yang ada. Yang inilah yang dicemburui, bukan setakat dalam, bahkan luar negara sangat mencemburui khazanah yang ada di negeri Kedah ini. Ini semua kita yakin kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita, dan Allah SWT akan beri rezeki daripada jalan yang kita tidak sangka. Dan kita baru ni dalam sidang pun sebut, bukan setakat REE, rupanya kemungkinan kita juga ada minyak. Kita juga akan ada minyak. Tuan-tuan doa, dan Mufti Besar tak pernah tinggal. Dia kata, aku sanggup untuk tidak sanggup haramkan judi. Walaupun judi itu mendatangkan hasil kepada kerajaan negeri, tapi dia ambil salah satu perkara yang penting untuk haramkan judi, jangan bagi ada di Kedah, dan insya-Allah Allah gantikan dengan hasil yang lebih besar insya-Allah. Jadi banyak benda yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kita semua, dan saya pun tak mau bercakap panjang. Sekat itulah ucapan yang dapat kita sampaikan pada malam ini. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kepimpinan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita laksanakan tugas dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin negeri Kedah kita ini. Dan insya-Allah kita doakan Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita, dapat kita memimpin negara kita insya-Allah. Terima kasih, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada kepada penerangan Syekh yang berjaya menganjurkan ceramah pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.